Banjir di Sabah, 49 kampung terjejas. Ban pecah di Kedah, pembinaan belat sekat air dijangka siap hari ini. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Nur Zamri. Saudara, berita wilayah edisi Selasa 10 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kompleks Islam Putrajaya turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Kerja membina belat atau sekapan bagi menyekat air keluar melalui runtuhan ban Sungai Santap di Kampung Telaga Batu Jitra, Kedah dijangka selesai petang ini. Ia bagi membolehkan air dari Sungai Pelubang dapat disalurkan ke Sungai Santap sekaligus dapat meningkatkan paras air di sungai itu yang menyusut teruk akibat runtuhan tebing sungai semalam. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata kerja-kerja membina belat giat dilakukan oleh pihak kontraktor bermula malam tadi dan dijangka siap hari ini. Pembinaan belat berkenaan perlu dilakukan bagi menghentikan pergerakan air sebelum kerja-kerja baik pulih ban pecah di Kampung Telaga Batu dapat dilakukan. Hanya 1 meter kenaikan paras air Sungai Santap diperlukan bagi membolehkan loji rawatan air LRA Pokok Senah ditutup sepenuhnya bermula semalam dapat beroperasi semula. Jadi untuk tindakan segera di belat sungai inilah dia akan limpah balik masuk ke sana. Kita perlu lagi peningkatan paras air daripada yang ada sekarang ni meningkat 1 meter saja lagi untuk semua LRA ini dapat beroperasi seperti biasa. Kos pembaikan ban itu pun agak tinggi. Kos yang di belakang saya dimaklumkan oleh Madas setakat ini dah 300,000 untuk menyediakan belat ni. Yang di tempat runtuh tu mungkin akan menelan kos jutaan ringgit. Kita akan usahakan supaya dia dapat diperbaiki segera. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau lokasi runtuhan di Kampung Telaga Batu Jitra dan LRA Pokok Senah di Sungai Santap. Penutupan LRA Pokok Senah memberi kesan kepada 13,500 akaun pengguna di kawasan itu. Bagi memastikan pengguna mendapat bekalan air secukupnya, Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad Sada menyediakan beberapa buah lori bagi menghantar bekalan air kepada penduduk terjejas. Perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara tumpuan adalah laporan banjir di Tenom dan Beaufort serta pencemaran kimia dikesan di Kampung Rugading, Tuaran. Perinciannya kita bersama Redwin Robin. Teruskan, Redwin. Ya, Nurul, susulan hujan lebat berterusan sejak petang semalam hingga tengah malam tadi. 49 kampung di daerah Beaufort dan Tenom dilaporkan terjejas akibat banjir dan limpahan air Sungai Padas dan Sungai Pengalan setakat ini. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, dalam kenyataan di Ibu Negeri memberitahu, dilaporkan 36 kampung terjejas di Beaufort dan 13 kampung terjejas di Tenom akibat bencana tersebut. Setakat ini, daripada 736 penduduk yang terjejas banjir di Tenom, 31 keluarga melibatkan 100 penduduk terkesan telah ditempatkan di 3 PPS di Tenom, iaitu di Dewan Jinuin Jimin, Dewan Pentungon Saga dan SK Mandalom Lama. Proses perpindahan masih berlangsung setakat ini. Tiada pusat pembinaan dibuka di Beaufort. 5 jalan utama di Beaufort terjejas iaitu Jalan Simpang 4 Chan Furniture tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. Manakala Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Balibata,
Jalan Kampung Laboy dan Jalan Kampung Suasa hanya boleh dilalui kenderaan berat. Sementara itu di Tenom terdapat jalan terputus di kilometer 36.2 Jalan Tenom Kuala Tomani dan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. Pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Kuala Tomani Marais, Jalan Kalibatang Baru dan Jalan Marais. Sementara itu, 11 sekolah di 3 daerah iaitu Tenom, Beaufort dan Penampang dilaporkan ditutup akibat banjir yang berlaku sejak petang semalam. Daripada itu, 3 sekolah sedang dibersihkan dan bersedia untuk dibuka esok, manakala 8 sekolah yang lain masih menunggu air untuk surut sepenuhnya. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin memberitahu 3 sekolah dibuka esok adalah Sekolah Kebangsaan Tombovo Penampang serta 2 sekolah rendah di Tenom iaitu Sekolah Kebangsaan Gumisi dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuxin. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa meninjau Sekolah Kebangsaan Tombovo Penampang yang turut terjejas akibat banjir kilat bagi mengenalpasti kerosakan serta keperluan sekolah yang perlu diambil tindakan. 8 sekolah yang masih dinaiki air adalah Sekolah Kebangsaan Sumambu, Sekolah Kebangsaan Ladang Sapong, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pada dan Sekolah Kebangsaan Inubai di Tenom. Manakala 4 sekolah di Beaufort membabitkan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Paul, Sekolah Kebangsaan Bukau, Sekolah Kebangsaan Lago dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Lianhua. Tambah Datuk Dr. Mistrin, jabatan akan mengambil tindakan susulan yang sesuai agar tidak mengganggu sesi persekolahan di sekolah terbabit. Beliau turut mengucapkan terima kasih dan tahniah dengan inisiatif semua pihak yang terlibat dengan misi menghantar guru-guru SK Pengaraan Nabawan menggunakan helikopter pada Ahad sekaligus mengelak mereka berjalan kaki 18 jam akibat jalan terputus untuk mengajar ke sekolah tersebut. Sisa buangan terlarang dilaporkan dikesan di Sungai Kampung Rugading Tuaran petang semalam. Sepasukan khas Hazmat telah dihantar ke lokasi untuk menyukat bacaan air di sungai tersebut. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Negeri PPON, Misran Bisara berkata, susulan laporan Jabatan Alam Sekitar Sabah pada 6.34 minit petang, anggota bomba dan jentera dari Balai Bomba Tuaran dan Kota Kinabalu telah dikejarkan ke lokasi berkenaan untuk pemantauan. Jelasnya, pasukan Hazmat telah mengambil bacaan air sungai dan mendapati bacaan adalah pH 6.8 iaitu tahap neutral. Terdapat sisa buangan yang telah mengalir masuk ke sungai dan kita dipahamkan hasil siasatan awal oleh kita punya pasukan dan juga JS. Banjir berjadual ni lebih kepada sisa minyak kenderaan macam engine oil, gearbox oil, a few of oils yang tidak digunakan yang mungkin dibuang ke dalam sistem kumbahan. Ustaz perasankan yang semalam balik dari Pekan, dalam jam 5 lebih macam tu kan ada bau yang kuat lah. Sebab kalau dalam rumah kan dia terkumpul, jadi bau tu di situ-situ saja kan. Jadi macam bernafas pun susah, rasa macam takut memudaratkan kesihatan kan. Nasihat supaya jangan membuang sisa-sisa dalam sungai. Orang ramai diingatkan agar tidak membuang sisa bahan berjadual terutama bahan yang bersifat toksik dan beracun ke dalam sungai kerana boleh dikenakan tindakan undang-undang. Wanita atau ibu sememangnya berperanan penting dalam memastikan pembangunan dan kemajuan negara dapat dikecapi semua pihak. Justru setiap pihak wajar memberi perhatian dan sentiasa mengiktiraf sumbangan dan peranan seorang ibu dalam masyarakat. Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah IKS Nita, Datuk Dayang Haja Khatijah Datuk Haji Bachial berkata, sebagai masyarakat baharu, golongan muda seharusnya perlu menitik beratkan aspek kebajikan dan keperluan kaum ibu. Menurutnya, selaras dengan tema sambutan Hari Ibu tahun ini iaitu Kasih Ibu Selamanya, perhatian dan kasih sayang seorang ibu adalah perkara penting yang mampu membentuk peribadi seorang yang boleh mentadbir negara. Memang cinta ibu ni selamanya. Sebab kalau secara saintifiknya juga, seorang wanita apabila dia mengandung, ada sebahagian daripada apa yang ada pada ibu itu terikut pada anak.
Jadi itu memang selamanya, tidak boleh dinafikan. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu dalam temu bual eksklusif sempena sambutan Hari Ibu Sedunia yang diraikan baru-baru ini. Datuk Dayang Khatijah menambah, peranan wanita hari ini tidak terbatas kepada tugasan hakiki di rumah semata-mata. Sebaliknya, mereka kini mampu bergerak seiring bersama-sama golongan lelaki dalam segenap bidang termasuk ekonomi. Orang awam yang terserempak dengan haiwan liar seperti memerang dinasihati agar tidak memberi makanan, mendekati atau menyentuh hidupan berkenaan. Ini adalah peringatan Jabatan Hidupan Liar Sabah berikutan tular satu video di media sosial mengenai orang awam memberi minum seekor memerang liar di salah sebuah kawasan riadah di Ibu Negeri. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Agustin Tuga berkata, ia bagi mengelak risiko berlaku jangkitan penyakit dan menjaga kesejahteraan haiwan tersebut. Jelasnya, spesies memerang dilindungi di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Haiwan berkenaan kini berdepan ancaman akibat gangguan habitat dan sumber makanan selain pemburuan haram. Tambah Agustin, haiwan ini yang belum diketahui jumlahnya secara lazim ditemui di kawasan sungai dan tasik, bersifat teritorial dan cenderung untuk menyerang sekiranya diganggu. Baik, paparan itu mengakhiri berita wilayah untuk edisi hari ini dari Negeri di Bawah Bayu. Teruskan kesihatan anda bersama RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi berita wilayah. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul. Terima kasih Redwin atas perincian itu. Untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu dengan paparan carta angin. Baik, pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Jelas pada ketika ini terdapat penumpuan angin di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Sabah. Baik, dengan adanya penumpuan angin ini, ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Baik, pada 12 hari bulan nanti di kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara kita jangkakan akan mengalami keadaan angin yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan keadaan laut yang juga akan bergelora yang mana ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Dan Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta lebat bergelora bagi kawasan ini Phuket dan juga Selat Melaka Utara bermula 12 nanti sehingga ke 16 Mei 2020 dan harus ingatkan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan neraka laut. Kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Apa yang berlaku? Seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku menyebabkan di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga di bahagian pantai timur serta di negeri Johor. Yang mana pada ketika ini di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka sahaja buat masa ini tidak mengalami hujan dalam keadaan yang agak cerah. Hujan yang berlaku ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya melibatkan di negeri utara, melibatkan di Kedah, Perak dan juga di pantai timur melibatkan Kelantan dan juga Terengganu yang kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi negeri Sabah, keadaan yang lembap juga kini sedang berlaku. Hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian yang melibatkan di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman. Hujan ini berlaku sejak pagi tadi dan masih lagi berlaku. Kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam juga. Baik, bagi negeri Sarawak, buat masa kini kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung kecuali di bahagian pedalaman yang melibatkan Limbang, Miri, Kapit dan juga Sri Aman. Buat masa kini sedang mengalami keadaan hujan. Keadaan hujan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baik, untuk sikit info untuk anda semua, monsun barat daya dijangka akan bermula pada 14 Mei dan akan berterusan sehingga ke pertengahan September nanti. Baik, semasa monsun barat daya, lazimnya angin akan bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan kelembapan udara yang lebih rendah dan keadaan atmosfera yang lebih stabil.
Ini akan menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan sepanjang tempoh ini. Jadi, kebanyakan tempat di seluruh negara akan mengalami bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan musim-musim lain dan taburan hujan juga akan rendah. Walau bagaimanapun, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang akan berlaku berikutan fenomena garis badai yang kita jangkakan akan berlaku di bahagian pantai barat Semenanjung dan juga barat Sabah pada awal pagi. Dan garis badai, untuk maklumat anda semua, garis badai adalah garisan ribut petir yang terbentuk akibat penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Dan dalam tempoh monsun barat daya ini juga, fenomena jerebu juga boleh berlaku sekiranya pembakaran terbuka tidak terkawal, terutamanya semasa bulan Ogos hingga ke Oktober nanti. Oleh itu, pembakaran terbuka haruslah dielakkan bagi mengurangkan lagi kesan jerebu dan pencemaran alam sekitar. Jadi kepada orang ramai disarankan akan menggunakan air secara berhemah dalam tempoh ini. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Seterusnya kita ke bumi Kenyalang, ke arah pelancongan pintar selari dengan agenda transformasi digital Kerajaan Sarawak. 2 inisiatif digital telah dilancarkan hari ini. Perinciannya kita bersama Pumawin. Silakan Puma. Baik, terima kasih Nurul. Lembaga Pelancongan Sarawak STB hari ini melancarkan 2 inisiatif digital yang merupakan langkah penting ke arah pelancongan pintar selari dengan agenda transformasi digital Kerajaan Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inisiatif berkenaan ialah STB, Intel dan platform e-pembelajaran dengan Lotus Voyager Group LVG. STB Intel will provide yet another component in the backbone of our digital tourism strategies. Through this government to business or G2B data sharing initiative, we hope our ministry and our tourism industry stakeholders will be able to leverage on the data compiled by the government agencies, tourism website, in addition to Google Analytics, to monitor the effectiveness of tourism strategies, identify new key opportunities, as well as create new initiatives and policy recommendations in the near future. Menyentuh mengenai platform e-pembelajaran dengan LVG profesional pelancongan yang berpangkalan di Eropah pula, Datuk Seri Abdul Karim berkata ia merupakan kerjasama bagi mempromosi Sarawak sebagai destinasi pelancongan dan produk pelancongan negeri ini menerusi e-pembelajaran dan teknologi interaktif.
Sarawak merupakan negeri pertama mengguna pakai platform e-pembelajaran LVG berkenaan yang menyediakan pendekatan inovatif dan menyeronokkan dalam mendidik profesional pelancongan dari seluruh dunia tentang Sarawak. STB mula mengguna pakai platform tersebut pada April lepas dan terdapat 1,346 pengusaha pelancongan di wilayah ini yang bersedia untuk menyertai kursus yang ditawarkan dan STB menyasarkan 10,000 ejen pelancongan yang akan dilatih menerusi kursus tersebut menjelang hujung tahun ini. Kursus tersebut melibatkan 5 modul merangkumi budaya, pengembaraan, alam sekitar, makanan dan festival. Datuk Seri Abdul Karim menyatakan demikian pada majlis pelancaran inisiatif tersebut di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazid Datuk Saleh Asko yakin platform e-pembelajaran tersebut akan menyediakan informasi berkaitan tentang cara untuk mempromosi Sarawak kepada pengusaha pelancongan antarabangsa kerana LVG mempunyai jaringan dengan negara China, India, Indonesia, Jepun, Korea, Filipina, Thailand dan Malaysia. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mengkaji pelan pembinaan terminal lori yang bakal menangani isu tempat letak lori yang lebih cekap. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kajian ini masih dalam perbincangan dan ia bertujuan untuk menaik taraf sistem pengangkutan dan logistik di Sarawak yang akan menyediakan kemudahan yang lebih efektif. Jelasnya keseluruhan rangkaian pengangkutan di Sarawak perlu dikaji secara mendalam oleh kerana lebih banyak sambungan jalan raya pada masa ini. Because we have to look into the logistic industry in Sarawak, throughout the whole Sarawak. It cannot be like this anymore. As you know, we want to prevent all these heavy vehicles to go into the city centre. So we have to have proper terminal where we have facilities, where we have warehousing, where the goods arrive, they can unload the goods from the warehouse. Ujarnya terminal yang dicadangkan tersebut bakal mempunyai kemudahan seperti gudang, tempat penginapan dan tempat makan. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa melawat di tapak letak lori di Jalan Ding Ling Kuong berdekatan dengan Jambatan Igan Sibu. Tambahnya lagi, dengan adanya kemudahan di terminal tersebut, ianya akan memudahkan proses memunggah dan memuat barangan di samping bagi mengelakkan lori daripada masuk ke pusat bandar. Di Miri, seramai 16 individu telah ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah menerusi operasi bersepadu Aidilfitri dan operasi Kesan. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Nagacabu, kesemua individu terbabit berumur lingkungan 28 tahun hingga 67 tahun. Menerusi kenyataan, ACP Alexon mendedahkan daripada op berkenaan seramai 327 individu dan 226 kenderaan serta 296 buah premis telah diperiksa. Sementara itu, statistik jenayah jalanan iaitu jenayah harta benda dan jenayah kekerasan menunjukkan penurunan ketara sebanyak 87%. Seramai 43 pegawai dan anggota terlibat dalam menjayakan op berkenaan. Op bersepadu Aidilfitri dan op Kesan yang dilancarkan pada 28 April hingga Ahad lalu bertujuan menjamin keselamatan orang awam pada musim perayaan. Selain itu, ia juga mencegah dan mengurangkan jenayah di kawasan hotspot seperti mengesan orang yang dikendaki. Seorang lelaki tempatan maut apabila kereta jenis sedan dipandu mangsa merempuh pokok dalam Kemalangan Kediri di Jalan Luar Esplanade Miri kira-kira pukul 2 pagi. Pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Sapai dalam laporan bomba menyatakan mangsa dikenali sebagai Ling Cheh Kai 28 tahun disahkan mati oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan mayatnya diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu, antara tindakan operasi yang dilakukan oleh pihak bomba ialah melakukan size up iaitu mengumpul seberapa banyak maklumat berkenaan tempat insiden berkonsepkan saver dan kemudian bertindak mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan penyelamat. Seterusnya, mangsa telah diserahkan kepada pihak ambulan KKM untuk rawatan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.
Pahang merekodkan 1,145 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD sehingga Sabtu lepas. Ia meningkat 6 kali ganda berbanding hanya 190 kes pada tempoh sama tahun lalu. Kebanyakan kes berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur bawah 6 tahun iaitu 1,093 kes, diikuti kumpulan umur 7 hingga 12 tahun, 43 kes dan 9 kes berlaku pada individu berumur lebih 12 tahun. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, JKNP, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, 138 kes atau 12.1% dikenal pasti berlaku di taska, tadika dan prasekolah. Manakala 1,007 kes atau 87.9% adalah kes sporadik. Jelas beliau, kebiasaan jangkitan adalah ringan dengan gejala demam diikuti ruam melepuh pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Hampir keseluruhan pesakit yang menghidap penyakit ini pulih tanpa rawatan dalam masa 7 ke 10 hari. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Nur Azimi menyarankan pengusaha dan penjaga taska, tadika, tabika dan prasekolah agar memastikan kebersihan permis terutama peralatan serta perkakasan yang digunakan. Juga membuat saringan di pintu masuk bagi memastikan kanak-kanak yang hadir tiada tanda jangkitan HFMD. Sementara itu, di Terengganu pula 782 kes HFMD dilaporkan setakat 7 Mei lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasimani Embung berkata jumlah itu meningkat 723.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kebanyakan penularan wabak berlaku di Tadika dan Taska dengan daerah Kuala Terengganu dan Setiu merekodkan kes tertinggi. Sehubungan itu, rondaan dan pemantauan akan diperhebatkan bagi memastikan kesemua pusat jagaan terlibat memperkemas prosedur penghantaran anak-anak bergejala. Taska-taska ini perlu perkemaskan tindakan-tindakan ini. Dan kita juga melihat sanitasi ruang yang mana perlu dilakukan sebelum kita mula sekolah dengan selepas tamat kelas tu pun kurang dilaksanakan sekarang ini. Dan perkongsian alat-alat peribadi termasuk selimut, tempat tidur dan alat-alat makan minum serta alat-alat permainan. Yang ini juga perlu diberi perhatian. Tiada peningkatan mendadak kes COVID-19 direkodkan di Kelantan bagi tempoh seminggu sebelum dan selepas Aidilfitri sebagaimana dijangkakan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin berkata jumlah jangkitan harian COVID-19 di negeri itu kekal 2 angka. Dan menurut beliau, kepatuhan rakyat kepada SOP dan kadar vaksinasi menjadi faktor keberkesanan mencegah penularan mendadak wabak itu. Tidak dinafikan ada kes yang berlaku, tetapi dari sudut keseriusan kes itu tidak berapa tinggi dan sebab itulah kemasukan ke hospital pun tidak tinggi dan kes serius pun tidak banyak yang membawa kepada kematian. So kita harapnya benda ini akan berterusan sehinggalah COVID ini insya-Allah tak ada dalam negara kita dan seluruh dunia lah. Beliau berkata demikian pada sidang media bersempena Majlis Aidilfitri Dr. Izani Husin bersama pengamal media Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim. Dr. Izani turut menasihatkan masyarakat supaya terus patuhi SOP ditetapkan meskipun beberapa kelonggaran telah diberi. Aksi Liga Premier Kelantan United FC berjaya mengikat kedudukan seri 1 sama menentang Selangor FC 2 pada perlawanan di Stadium UiTM Shah Alam malam tadi. Pada aksi tersebut, skuad kendalian Syamsul Saad menguasai perlawanan pada awal saingan dengan melancarkan beberapa gerakan serangan terhadap kubu pertahanan tuan rumah. Namun Kelantan dikejutkan pada minit ke-8 dengan gol pendahuluan Selangor FC 2 menerusi jarangan penyerang Abdul Rahman Daud hasil lorongan Alif Izwan.
perlawanan. Pada minit ke-32, pelawat terlepas peluang menyamakan kedudukan melalui sepakan percuma oleh Amirul Syafiq yang berjaya diselamatkan penjaga gol Selangor Akil Fadli. Babak kedua melihat permainan seimbang kedua-dua pasukan, namun beberapa insiden kekasaran akhirnya menyebabkan pemain Selangor FC 2 Haikal Hakimi menerima kad kuning kedua dan dibuang padang pada minit ke-63. Pada minit ke-78, Kelantan United berjaya memecah kebuntuan dan menyamakan kedudukan menerusi jaringan pemain pertahanannya Alif Najmi. Keputusan tersebut bagaimanapun tidak mengubah kedudukan kedua-dua pasukan dengan Selangor FC 2 di tempat ke-6, manakala Kelantan United FC di kedudukan ke-3. Sementara itu, pengendali Kelantan United FC, Syamsul Saad, mengakui anak buahnya perlu meningkatkan keyakinan dan kekuatan mental setiap kali perlawanan. Bagi Ketua Jurulatih Selangor FC 2 Rusdi Suparman pula, beliau berpuas hati dengan persembahan pasukan walaupun hanya sekadar meraih keputusan seri. Tahu, pemain saya semua tahu. Lepas kali ini, bagaimana rebatan, dan itu dia diselamatkan. Sekali lagi mistik yang dilakukan di situ. Pemain-pemain utama kami semua berada di pasukan kebangsaan di Sukan C. Secara matematiknya, kebanyak pemain saya pada malam ini semuanya pemain-pemain baru yang saya meletakkan dalam first 11. Secara tak langsung pun daripada persembahan yang tadi dalam 90 minit, kita dapati pemain-pemain baru yang saya beri tanggungjawab sebagai pemain kesebelasan utama telah menunjukkan satu prestasi yang cukup baik. Pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids. Secara percuma hanya tinggal 5 hari. Tempoh yang berbaki itu tidak disia-siakan oleh ibu bapa yang segera mengambil peluang mendapatkan vaksin bagi anak-anak mereka di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Wartawan Ravin Sanmugan meninjau situasi di PPV Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam dan dia ada perinciannya. 1, 2, 3. Saya sudah ambil vaksin. Kawan-kawan, jangan lupa ambil vaksin. Saya sudah ambil vaksin. Itu reaksi kanak-kanak yang ditemui kami. Pemberian vaksin secara percuma menerusi PIC Kids akan berakhir Ahad 15 Mei ini. Pegawai Protect Health Corporation Sendirian Berhad, Dr. Nurul Syuhada Mazlan bagaimanapun berkata, pendaftaran dos pertama vaksin COVID-19 boleh dilakukan menerusi aplikasi MySejahtera selewat-lewatnya Sabtu ini. Bermula Isnin depan, kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun boleh mendapatkan vaksin COVID-19 dengan bayaran di fasiliti swasta. Jadi di dalam MySejahtera App, bagi ibu bapa yang telah mendaftar dalam MySejahtera tapi masih belum terima appointment, mereka boleh pilih dalam MySejahtera tu bila lokasi, kat mana lokasi mereka nak vaksinkan anak dan bila. Tapi dinasihatkan untuk buat temu janji sebelum 14 hari bulan. Jadi make sure 15 tu dah adalah appointment. Jadi mereka boleh mengunjungi laman seseorang kami iaitu www.protecthealth.com.my. Dari situ klik cari PPV. Jadi mereka boleh tengok mana PPV yang berdekatan dengan rumah mereka, boleh call sendiri. Bila nak pergi appointment lah, ikut kesesuaian masa mereka sendiri. Hasil tinjauan di PPV IDCC Shah Alam mendapati tahap kesiapsiagaan ditingkatkan untuk memastikan proses suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berjalan lancar. Beberapa hari lepas, kita punya sambutan di PPV IDCC sangat baik. Seperti pada hari Ahad lepas, kita dapatkan 1,200 kanak-kanak datang untuk dapatkan vaksin. Vaksin ini memang tujuan utamanya untuk kanak-kanak, keselamatan kanak-kanak dalam masa endemik ini. Jangan tunggu saat akhir untuk mendapatkan vaksin. Itu pula pesanan ibu bapa yang ditemui kami. Saya
grab this opportunity, ambil peluang yang ada ni kan. Vaksin ni adalah untuk kebaikan kita kan. Kita jangan dengar rumus-rumus kan. Yang mungkin benda-benda yang kita dengar yang rumus yang kepada ibu bapa yang lain boleh bawa anak-anak yang belum vaksin tu datang, sebab dekat pusat vaksin ni diorang pun mesra kanak-kanak semua, and then kanak-kanak sini pun tak ada semacam takut apa, kebanyakannya okey je ambil vaksin kat sini. So nasihat saya, seruan daripada kerajaan suruh ambil vaksin. So saya pun okey lah, datanglah. Ibu bapa yang mahu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak mereka menerusi PIC Kids diminta segera mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera. Saudara, setakat ini lebih 1.5 juta kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun telah menerima suntikan vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya 1 dos. Untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kepada anak-anak kita adalah penting bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Robin Sanmugam, Berita RTM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM komited memastikan golongan kurang upaya OKU menguasai dan mendalami kitab suci Al-Quran. Salah satunya Mashraf Al-Quran Braille Malaysia MQBM yang diperkenalkan khusus buat golongan cacat penglihatan. Ikuti laporan penuh langsung bersama Ahnaf Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Ahnaf. Terima kasih Nurul Zamri. Mashaf Al-Quran Braille Malaysia MQBM penuhi keperluan 25,000 orang kurang upaya OKU cacat penglihatan di Malaysia untuk mendalami Al-Quran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata pihaknya juga akan mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menjadikan MQBM sebagai rujukan utama dalam pengajian Al-Quran di sekolah pendidikan khas seluruh negara. Untuk Kementerian KPM mungkin kita akan minta Kementerian KPM lah. KPM yang akan keluarkan bajetnya kalau untuk sekolah-sekolah nanti. Bergantung kepada tindakan yang dibuat oleh pihak KPM nanti, kita akan bawa benda ini cadangan mereka dan kita harapkan cadangan-cadangan baik dapat diterima oleh mereka, dan cadangan kita buat nanti supaya benda ini akan dapat digunakan pakai terutama ni sekolah pendidikan khas. Mungkin mereka akan dapat beli untuk digunakan kepada pelajar. Menurutnya, pertemuan dan pembincangan bersama KPM khususnya bahagian pendidikan khas dan bahagian sumber dan teknologi pendidikan akan diadakan dalam masa terdekat. Beliau juga berharap agensi terlibat khususnya JAKIM dan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Malaysia Pertis mengurat langkah secara agresif bagi memperkenalkan mashaf tersebut dengan lebih meluas. Dato' Idris ditemui pada majlis pelancaran Mashaf Al-Quran Braille Malaysia peringkat kebahasaan di Putrajaya. Sementara itu, Pertis kini mempunyai 15 mesin percetakan Al-Quran Braille yang akan ditambah 10 buah lagi oleh JAKIM dengan anggaran satu mesin bernilai RM35,000. Penerbitan Al-Quran Braille ini membolehkan golongan OKU penglihatan membaca Al-Quran dengan menepati dab dan resam selari keperluan Mashaf Al-Quran Resam Uthmani. Kesukaran berlaku sebelum ini kerana perbezaan penulisan Al-Quran Braille versi lama tidak menepati Resam Uthmani yang diguna pakai dalam Al-Quran biasa di Malaysia. Contohnya, perbezaan dan penandaan wakaf dan juga peralihan juzuk. Program MQuid Masjid, satu lagi inisiatif JAKIM bersama agensi terlibat seperti Pemadam dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang menyasarkan mereka daripada kalangan B40 dan golongan asnaf yang sukar untuk berhenti merokok dengan menawarkan khidmat nasihat secara percuma. Menurut Setiausaha JomQuid, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Raja Mazuri Raja Mazlan, sebagai permulaan 11 masjid sekitar wilayah persekutuan menjadi pusat sehenti yang menyediakan khidmat nasihat program MQuid ini. Selepas Ramadan ni kita dah kata perbincangan antara dengan Jawi, Mawib, dengan tu kita KKM dan juga Pemadam kita akan sambung lagi lah insya-Allah. Program MQuid ni, JomQuid ni kita telah dapat bantuan daripada Mawib. Bantuan inilah dari segi untuk golongan B40 dan asnaf. Program MQuid Masjid yang dilancarkan 22 April lalu dijalankan setiap Jumaat bermula bulan Ramadan lepas dan akan diteruskan sehingga hujung tahun ini.
Bagi saya lah kempen kesedaran merokok ni sebenarnya eloklah. Kita ni lebih sebenarnya kalau daripada segi dua faktor lah. Antaranya kalau dikaji daripada segi kesihatan boleh mendatang kemudaratan. Okey, daripada segi kemudaratan lah. Dari satu lagi daripada segi yang lain daripada segi kewangan kita lebih pembaziran. Maksudnya lagi pembaziran lah kita dengan harga rokok yang saya pun tak tahulah dengan nilai rokok sekarang. Inisiatif ini dibuat sebagai persediaan ke arah mencapai generasi penamat atau generational endgame pada tahun 2040 dengan peratusan merokok kurang daripada 5%. Mana itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Ahnaf Bakar atas perincian itu. Lebih 1,000 syarikat pembekal hadir pada sesi taklimat perolehan pembekalan program televisyen TV tempatan swasta baru dan sambung siar tahun 2023 di Angkasa Puri. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud, lebih ramai panel akan diwujudkan agar proses saringan perolehan pitching itu dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Jelasnya, saringan perolehan di RTM telah ditambah baik kepada 11 daripada 23 proses sebelum ini yang dilaksanakan tertakluk kepada pekeliling, arahan dan peraturan ditetapkan kerajaan. Dengan ketiga lokasi hari ini untuk menempatkan para hadirin, ada juga di... So proses kita rekayasa ataupun buat re-engineering dan kita telah come out dengan satu proses yang lebih singkat, Dan kalaulah volume tu besar, kita akan ramaikan lagi panel-panel untuk menilai ataupun menapis kita punya pitching tersebutlah. Kita ada panel-panel yang kita terlantik dan kita akan ramaikan panel-panel tersebut supaya proses ini dapat dipercepatkan. Jelasnya, tarikh bagi sesi pitching tersebut bermula pada 5 Julai hingga 30 Ogos depan. Kertas cadangan perlu didaftarkan dalam Television Content Management System TVCMS mulai 11 hingga 14 Mei ini. Pengguna berhak untuk menyuarakan pandangan dan ketidakpuasan hati sekiranya perkhidmatan atau produk diterima tidak memuaskan atau tidak seperti dijanjikan. Bagaimanapun, pengguna disaran memberi komen membina terhadap isu yang disuarakan yang sekaligus membantu pengusaha menambah baik perkhidmatan sedia ada. Sen yang kita bayar itu pengguna ada hak dan hak itu boleh ditegakkan sekiranya mereka tidak mendapat seperti mana yang dijanjikan. Komen-komen itu mesti komen-komen yang berpatutan. Iaitu kita panggil fair comments. Bukan komen-komen yang kata jangan pergi tempat tu lagi. Tempat tu sepatutnya tidak boleh jadi. Tempat tu sepatutnya kena tutup. So komen-komen yang tidak sepatutnya. Contohnya mereka bila menginap dekat premis tu, mungkin mereka jumpa semut contohnya. Jumpa semut. Disebabkan semut itu mereka menghentam satu resort tu. So itu yang tidak sepatutnya lah. Sebab itu boleh membahayakan pengguna sendiri dan pengguna itu sendiri boleh disaman. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Perkembangan sukan aksi kedua kumpulan D saingan badminton Piala Thomas kini sedang berlangsung. Setakat jam 5 petang tadi, dua wakil persoalangan lelaki negara Liu Darren dan Eng Zi Yong berjaya mencatat kemenangan sekaligus mendahului Amerika Syarikat 2-0. Berlangsung di Impact Arena Bangkok, cabaran pertama skuad negara yang digalas pemain profesional, Darren menyaksikan permulaan positif bagi skuad negara. Pemenang pingat gangsa kejuaraan dunia 2018 itu hanya memerlukan 37 minit untuk menang ke atas pemain ranking ke-224 dunia dari Amerika Enrico Asunción 21-13, 21-16. Sementara itu, Zi Yong yang turun selaku pemain perseorangan lelaki kedua sekali lagi membuktikan kemampuannya selepas menewaskan Don Henley Averia 21-11, 21-9.
Ziyong hanya memerlukan 30 minit untuk menewaskan lawannya dalam pertemuan pertama mereka sekaligus meletakkan Malaysia selesa di hadapan. Bagi perlawanan ketiga pula, mempertemukan Aidil Sholeh Ahli Sadikin dan William Ho. Ia diikuti aksi gandingan Goh Zifei dan Chia Weiji, manakala pasangan Ong Yi Sin, Teo Yi bakal menutup saingan. Sementara itu, dua tonggak utama skuad badminton negara Lee Zijia dan pasangan Aaron Chia Sohoyik tidak tersenarai dalam aksi ini untuk membolehkan mereka mendapat rehat secukupnya dan melakukan persiapan bagi saingan menentang Jepun esok. Aksi Liga Super, dua perlawanan akan berlangsung malam ini di Lembah Kelang. Tumpuan pasti akan tertumpu kepada juara Piala Malaysia 2021, Kuala Lumpur City FC yang akan bertemu Penang FC di Ceras. Manakala PJ City FC akan menentang Kedah Darul Aman Kedah FC di Stadium Bandaraya Petaling Jaya. Selepas tewas 1-2 di tangan Sri Pahang FC pada 7 Mei, KL City pastinya enggan membiarkan episod hitam itu berulang. Tekanan sudah pasti dirasai oleh pendalinya, Bojan Hudak, untuk mencipta kebangkitan selepas hanya mencatat 2 kemenangan, 1 seri dan 4 tewas. Manakala Penang FC yang kini berada di tangga tercorot Liga dengan rekod 3 seri dan 3 kalah pastinya ingin memburu 3 mata bagi mengelak dari tersingkir dari saingan Liga Super musim depan. Di Stadium Bandaraya Petang Jaya pula, PJ City FC akan melayan Kedah Darul Aman Kedah FC. PJ City yang bermula baik di awal musim sedikit tenggelam di 3 perlawanan terakhir pastinya mempunyai penjatuhan baharu agar tidak kecewa lagi. Selepas mencatat seri 1-1 bertemu Sri Pahang FC, skuad kendalian P. Manyam terus keciciran mata ketika menentang Negeri Sembilan FC dan Sarawak United. Manakala Kedah FC yang bimbing jurulatih Aidil Syahrin Sahab pasti akan menurunkan barisan jentera terbaiknya bagi memburu 3 mata berharga dalam usaha memperbaiki kedudukan di tangga keempat 3 Liga selepas 7 perlawanan. Kegagalan syarikat konsesi mengutip sampah di Perak boleh mengakibatkan mereka ditamatkan perkhidmatan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Soeharani Mohamad berkata pihaknya menerima banyak aduan daripada orang ramai berkenaan sampah-sampah sarap yang tidak dikutip sehingga 2 minggu di sekitar Ipoh dan Taiping. Jelas beliau permasalahan berkenaan telah dimaklumkan kepada PBT berkaitan dan alasan diberikan adalah kekurangan pekerja serta jumlah sampah yang meningkat disebabkan Hari Raya Aidilfitri. Melibatkan pengaduan awam dan saya bersimpati, katanya seminggu dah berulat dah. Sampah-sampah tak dikutip. It is not nice lah untuk kesihatan orang ramai dan juga penglihatan. Lagi pula orang-orang yang balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada Johor melihatkan kepada kampung halaman dia begitu comot dan kotor, mendidikkan. Dan ia ke mana pun, walaupun saya kata bukan berkaitan dengan kerajaan negeri, tapi kita terpalit juga kerana ia negeri kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak di Stadium Indra Mulia di Ipoh. Datuk Seri Soeharani mengulas runggutan orang ramai di media sosial mengenai masalah sampah yang tidak dikutip dalam tempoh masa lama di kawasan kediaman penduduk. Ikan puyuh hybrid kini menjadi pilihan sektor aquaculture kerana potensi untuk dikomersialkan di samping mampu menjana pendapatan lumayan. Ikuti laporan Fakhrul Razi Ismail mengenai pengusaha ikan puyuh hybrid di Kampung Talasik, Kedah. Mahathir Abdul Hamid hanya bermula dengan 2 kolam kecil di rumahnya. Pada peringkat awal, dia mendapatkan benih ikan daripada pembekal lain. Namun hasil kajian dan penyelidikan sendiri mengenai penternakan dan pembiakan ikan puyuh hybrid ini, dia kini mampu menjadi pembekal kepada penternak lain. Selepas pada itu kita tengok memang puyuh ni tak banyak kerena. Dia tahan penyakit, kemudian makan pun senang kan. Dan tak perlulah kita ada kolam yang besar-besar. Kolam kecil pun boleh bela. Jadi
kami mula tanamkan minat dan azam tu untuk kami nak kembangkan lagi. So satu hari kita pun carilah kaedah macam mana kita nak hasilkan benih semua kan. Jadi alhamdulillah sehingga kini kita mampu bekalkan benih lah untuk mana-mana peternak yang lain. Ikan puyuh hybrid ini mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan untuk membesar sebelum dipasarkan. Ini antara saiz ikan puyuh hybrid yang diternak di sini. Dan saiznya bukan sahaja sebesar tapak tangan tetapi boleh mencapai sehingga 500 gram seekor. Jelas Mahathir, peternakan ikan puyuh hybrid tidak memerlukan kos tinggi, malah mudah untuk dijaga. Penjagaan dia senang. Kalau setengah ikan dia nak kena ada oksigen, nak kena ada ayak tu nak kena sentiasa bersih, jernih kan. Ikan puyuh tak apa. Sesuai dengan habitat asal dia dulu di bendang kan. So macam ayak bendang lah. Kalau keruh-keruh sikit-sikit pun tak apa, tak ada masalah. Kos dia pun rendah lah sebab kadang-kadang kita bagi makan selain daripada makanan berupa pellet ni, kita boleh bagi juga macam daun kan. Pokok kiambang dia makan. Jadi kalau sebelum ni pokok kiambang ni dia jadi satu masalah kepada petani, tapi sebenarnya kiambang ni jadi makanan puyuh sebenarnya. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Buktinya bermula dengan skala kecil, kini Mahathir mampu mengeluarkan kira-kira 2 tan ikan puyuh hybrid pada satu masa untuk dibekalkan kepada pelanggan dari seluruh negara. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk Berita RTM. Melaka giat mempromosi subsektor pelancongan agama dan keluarga selain subsektor pelancongan kesihatan. Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata, negeri itu akan dijadikan lokasi transit termasuk bagi jemaah umrah dari Indonesia ke Arab Saudi menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pastinya bila mereka kita menggalakkan agenda religious tourism ini melalui Melaka ni, sudah pasti mereka akan berbelanja dan paling tidak pun menginap 1 atau 2 malam di Melaka dan di Kuala Lumpur bagi tujuan ini. Pada masa yang sama, matlamat kita dalam misi kita nak ke Pekanbaru ialah untuk membuka laluan udara pula, menggunakan lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam agar kemasukan para pelancong ni dapat dimangkinkan lagi melalui laluan udara, dan satu komiti pun telah dibentuk sebenarnya. Pada sidang media di Taman Tasik Air Keruh, beliau turut memaklumkan 200 penggiat pelancongan di Melaka akan dibawa ke Pekanbaru dan Dumai Indonesia bagi perbincangan perniagaan B2B dengan Kerajaan Republik itu pada hujung bulan ini. Stesen Radio Negeri FM menyediakan pelbagai pengisian program sempena Aidilfitri, antaranya program dari konti ke lokasi. Ikuti laporan wartawan Nur Ashikin Harun. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri 9, Kamal Roslim berkata, ia juga sebagai usaha agar Negeri FM lebih dikenali bukan sahaja oleh penduduk Negeri 9. Gaya Raya Negeri FM pada kali ini selain menyajikan program radio yang lain daripada kebiasaan, turut menyokong industri swasta dan mendekati pendengar. Sebenarnya ini adalah program CSR juga di mana kita membantu kerajaan supaya merancangkan ekonomi kita. Sebenarnya program-program macam ni bagus supaya orang kenal function stesen negeri. Apa fungsi kita sebenarnya? Selain kita menyampaikan maklumat kerajaan, kita nak orang ramai mengetahui apa kandungan rancangan kita, apa kebaikan rancangan kita. Kita bukan setakat untuk
memberi hiburan semata-mata, tapi kita nak memberi pendidikan kepada pendengar-pendengar kita. Dengan bila ada radio di lokasi, kita dapat meluaskan lagi kita punya lingkungan pendengar. Itu yang paling penting. Bila kerajaan umumkan kita beralih ke fasa endemik, itu satu benda yang menarik untuk kita menyambut Syawal, dan ini antara Negeri FM pun dah rancak menyediakan pelbagai program radio khususnya, dan bukan radio je, kami dah terbitkan satu iklan raya yang alhamdulillah dah viral satu Malaysia. Ini seronok bagi kami lah untuk raikan Syawal 2022. Kena dengar Negeri FM. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami. Saya Syafiq Azhar Zafri. Ayo nonton bubble. Bye. Ketua Eksekutif Kumpulan Tasik Villa, Jofa Yong Kongzi, sentiasa menyambut baik kerjasama dengan Negeri FM yang sentiasa memberi ruang dan peluang untuk mencipta perkara baharu. Tim saya memang gembira dengan appreciate apa yang Negeri FM sentiasa buat untuk tim Tasik Villa, and yang untuk masa sekarang positif punya message tu amat penting untuk semua orang, kerana ini adalah kali pertama yang kami boleh menyambutkan raya dengan SOP yang tak ketat. Sambutan Syawal Negeri FM pada kali ini pastinya lebih meriah apabila juruhebah dapat turun padang ke lokasi untuk mendekati pendengar. Syawal ini lebih bermakna bila dapat bersatu bersama keluarga bagi menyambut perayaan Aidilfitri. Syukurnya Syawal. Nur Rashikin Harun, Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.